Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kisah-kisah dalam Al-Quran siri yang ke-14. Dalam siri yang ke-13 dahulu, kita membaca ayat 27 daripada surah Al-Ma'idah. Sekarang kita lanjutkan kepada ayat yang 28 dan 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Makna dia, sekiranya engkau hulurkan tanganmu untuk membunuhku. Ini Habil. Habil dia kata kepada Qabil, sebab Qabil bersumpah dalam ayat yang ke-27 tu, ujung ayat yang ke-27 tu, dia bersumpah nak bunuh Habil. Kerana korbannya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Habil pun nasihat dia, sekiranya engkau hulurkan tangan dengan lembing ke, dengan pisau ke, dengan golok ke, dengan apa pun tak kiralah, dengan tujuan untuk membunuh aku, maka kata Habil kata, aku tidak akan menghulurkan tanganku untuk membunuh kau. Maksudnya aku tak lawan. Aku tak lawan. Dia kata, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Jadi aku tak mau lawan lah. Sebab apa dia tak mau lawan? Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam kitab-kitab sejarah dan juga kitab tafsir, ulama-ulama kita ulas bahawa Habil ni lebih gagah, badannya lebih tegap, lebih orang tapalah ni orang panggil sado kan. Dia lebih tegap. Jadi kalau dia lawan, mungkin dia menang. Tetapi dia tak lawan. Dia tak lawan kerana apa? Dia takut kepada Allah. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, daripada mana Habil boleh takut kepada Allah? Tentulah daripada didikan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ajak pada anak-anak je, tetapi Qabil dia tak masuk. Dia tak masuk. Dia terus dia tak boleh terima. Tetapi Habil dia takut kepada Allah, maka dia nasihat abang dia supaya jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Dia kata, kalau kamu bunuh aku, kamu akan membawa dosa aku dan dosa kamu tu, dan jadilah kamu orang ahli neraka, penghuni neraka. Ini Allah terangkan dalam ayat yang ke-29. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'uz zalimin. Sesungguhnya aku hendak engkau membawa dosa-dosaku. Engkau kembali kepada Allah, membawa dosa-dosaku bersama-sama dengan dosaku dan dosa engkau. Jadi maksudnya dosa orang yang membunuh dengan dosa orang yang dibunuh. Itu dibawa oleh orang yang membunuh lah. Maka jadilah engkau akan menjadi salah seorang daripada penghuni neraka. Ini yang disebut oleh pada Habil kepada abang dia. Jadi tuan-tuan, kita tengok sikit sifat takut yang ada ataupun akhlak takut ada pada Habil tu. Ini hasil didikan, maknanya hasil
dia menerima dengan ikhlas ajaran Nabi Adam AS. Maka dia pun tidak mahu berlawan dengan Qabil. Sifat takut ni makam yang tinggi, tuan-tuan. Rasulullah SAW menceritakan dalam satu hadis, 7 orang ataupun 7 golongan manusia yang akan mendapat lindungan Allah di padang mahsyar esok ni. Mendapat teduhan daripada Allah, naungan daripada Allah di hari yang tidak ada naungan. Di situ tak ada rumah, tak ada pokok, tak ada payung, tak ada apa yang boleh lindung daripada panas yang amat terik di padang mahsyar tu. Tetapi orang-orang yang salah seorang daripada 7 orang tu ialah orang yang takut kepada Allah. Maka Nabi cerita, salah satu golongan tu seorang laki-laki yang digoda oleh orang perempuan yang cantik, yang kaya dan bangsawan, keturunan orang hebat-hebat. Jadi tentulah dia, pakaian dia pun cantik. Bukan saja dia cantik, pakaian dia cantik, harta dia banyak. Bergoda dia untuk berzina, dia tolak. Dia kata apa? Ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Jadi dia tak buat. Orang tu apabila dia mati kelak, maka Allah bagi satu kedudukan yang tinggi. Dia mendapat naungan di hari yang tidak ada naungan. Takutlah ni. Cerita yang kedua, dalam hadis yang sama, iaitu satu orang yang apabila dia bangun malam, dia sembahyang malam, dia merenung akan dirinya ni sehingga keluar air mata. Air mata tu apa? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini di antara dua cerita yang mana orang tu akan mendapat lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi satu cerita yang mana Allah Taala bagi faedah ataupun fadilatnya di dunia lagi, iaitu kisah 3 orang laki-laki yang mereka tu lari masuk dalam gua kerana hujan. Masa duk tunggu tu, tiba-tiba batu jatuh daripada atas dan menutup pintu gua. Mereka tak boleh keluar. Jadi salah seorang mereka tu kata, kita nak tolak tak boleh, batu ni berat sangat. Jadi oleh itu mereka kata, mari kita bertawassul dengan amalan kita. Jadi 3 orang semua. Hak ni yang cerita yang kedua. Saya cerita yang kedua. Cerita yang pertama, dia berdoa dengan amalan dia, maka pintu dia terbuka. Itu iaitu kasih sayang kepada ibu bapa, tidak derhaka pada ibu bapa. Jadi pintu gua batu tu bergerak sikit. Kemudian cerita yang kedua, cerita ni, takut pada Allah dia. Dia kata satu orang kata, aku mencintai sepupu aku yang cantik dan aku hendak berzina dengan dia. Tetapi tak dapatlah kan, kerana perempuan tu orang yang beriman. Maka satu hari mak bapak dia sakit. Dia main minta duit hutang, nak belanja, nak beli ubat, nak menyembuhkan mak dan bapaknya. Maka laki-laki itu kata, kalau begitu saya boleh bagilah, tapi kamu kena berzina dengan saya lah. Dia nak berzina. Jadi dia dah duduk di atas perempuan tu dah. Maka perempuan tanya, tak takutkah kamu kepada Allah? Janganlah engkau pecahkan darah aku ni tanpa jalan yang halal. Maksudnya kalau nak nikahlah. Bila kata, jadi dia kata, tak takutkah kamu kepada Allah? Maka laki-laki itu terus bangkit, pakai baju dan keluar rumah, tinggalkan rumah dengan harta-harta, dengan duit-duit tu, dengan duit emas pada masa tu. Tinggal harta, terus berjalan, tak mau balik dah daripada kampung tu. Kerana apa? Dia menyesal dan dia takut kepada Allah SWT. Maka dia kata, ya Allah, sekiranya amalanku tinggal zina tu kerana aku takut kepadamu, kerana Allah SWT, ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka engkau bukalah pintu gua ni. Maka batu yang besar tu pun bergerak dengan sikit.
Tapi dia tak boleh keluar lagi. Sehingga orang yang ketiga berdoa, orang ni dia sedekah banyak, maka Allah Ta'ala buka pintu gua, dia pun boleh keluar. Maksudnya, tawasul dengan amalan tu, dia boleh minta, maka Allah Ta'ala perkenankan di dunia ni lagi, bukan sampai di akhirat pun. Itu. Lagi satu kisah takut kepada Allah yang kita boleh petik daripada tafsir Al-Quran, iaitu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika satu orang laki-laki dia mati terkejut kerana diajak berzina oleh satu orang perempuan. Dia pingsan dan mati. Pasal apa? Pasal dia takut kepada Allah. Sampai peringkat tu, tuan-tuan, kita tak tahulah. Orang ni tinggi sungguh lah. Mereka ni takut kepada Allah sehingga mati. Mati. Kemudian orang tu pun dikuburkan, dan Sayyidina Umar pergi ke kubur dia. Sayyidina Umar baca ayat daripada surah Ar-Rahman ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kedudukannya di sisi Allah, di sisi Tuhannya, dia akan mendapat 2 syurga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat 47. Jadi apabila Sayyidina Umar baca tu di kubur dia, dia mendengar laki-laki tadi, yang mayat tadi yang duduk dalam kubur, jawab. Dia kata, aku dah dapat 2 syurga. Kedudukan ni. Jadi itulah di antara kelebihan-kelebihan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia natijah dia, faedah dia ialah orang yang takut kepada Allah tu tidak akan melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar seperti membunuh, macam cerita Habil ni. Dia takut pada Allah Ta'ala, dia tak bunuh. Mencuri, orang buat kerja teruk-teruk, dia pergi curi harta. Harta negara ke, harta orang ke, dia tak curi. Sebab kalau dia takut kepada Allah. Dia tak berzina. Perbuatan keji dalam Islam, berzina ni. Judi, yang boleh merosakkan rumah tangga dan masyarakat, judi, maka dia tak akan buat. Rasuah umpamanya, yang boleh merosakkan negara dan masyarakat, rugi duit negara, rasuah. Ini orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Maka selamatlah negara, selamatlah harta rakyat, semua. Kalau orang tu tak terima rasuah. Jadi inilah natijah daripada takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung kisah Habil dan Qabil ni, ayat 30 dan 31 pada siri yang berikutnya, iaitu siri yang ke-15. Wallahu a'lam.